Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saudara Amiruddin Menteri Besar, Speaker dan ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri, Saudara Nazri Zuki, KSN, Tuan Kapli, KPPA, dari saudara yang berhormat, semua yang hadir, mewakili pelbagai jabatan, saya ucap terima kasih atas kesudian hadir dalam notis yang singkat dan saya harap semua dah makan dulu tadi kerana kerajaan negeri tidak menyiapkan makan tengah hari. Dan kalau belum, mana samalah saya fikir saya datang tadi 10 minit awal, ingat adalah Menteri Besar siap kan, dia tak siap apa-apa. Nasib baik saya buat pertimbangan tentang ketokohan, kewibawaan seorang pemimpin, termasuk di negeri, bukan kerana dia layan makan atau tidak kepada saya. Saya buat ukuran dan penilaian berdasarkan prestasi kerja dan komitmennya kepada rakyat. Dan alhamdulillah, Saudara Amir menunjukkan kesungguhan bekerja, prestasi yang membaik, walaupun saya sebagai abang senantiasa bagi teguran tak pernah puas hati. Ini penting, kerana kita ini mau mengangkat martabat, harkat, darjat negeri dan negara. Kalau setakat kita ini berpuas hati, yang disebut culture of contentment, yang pernah ditulis oleh Peter Drucker lama dulu, iaitu kita senang puas hati, selesa, bagi laporan yang lunak dan baik. Jadi tidak akan terangkat. Sebab itu tugas kita terus membawa perubahan. Dan perubahan itu menuntut langkah-langkah baru, idea baru, pendekatan baru. Apa yang disebut propensity to change. Ini teori kaji masyarakat, McLellan tak salah saya, bila disebut tentang achieving society. Negara yang menginginkan perubahan yang cemerlang. Lebih tepat dengan semangat atau rumusan hadis Nabi Muhammad SAW, itqan fil amal. Dia cemerlang dalam amalnya. Orang Islam tidak terkenal sebagai orang yang senang dan selesa dan pertahankan apa yang ada. Tidak. Dia bersyukur, tetapi dalam syukur itu dia bekerja sebaik mungkin. Sebab itu disebut itqan fil amal, ataupun dalam apa yang kita sering ungkapkan dari ayat Al-Quran, Nabi doa Nabi Allah Syuaib alaihi salam, in uridu illal islah mastata'. Tidak ada yang lebih baik daripada apa yang aku usahakan sebaik mungkin untuk melakukan perubahan. Itu islah mastata'. Balik pada teori McLellan tadi, achieving society. Perubahan ini dari kalangan elemen yang sedar. Dia mungkin orang politik, mungkin pejabat awam, mungkin polis, mungkin tentera. Hanya elemen yang sedar, bukan elemen yang selesa. Yang elemen sedar ini, kata dia, ada propensity to change. Kerana kadang-kadang bila kita ada kuasa, dan kita lihat pengalaman dalam sejarah kita, bila dah pegang tampuk kekuasaan, kita rasa selesa. Dan ada resistance to change. Ada propensity, keinginan bawa perubahan. Ada keengganan, kegusaran untuk melakukan apa-apa perubahan. Karena sudah selesa dan enak untuk diri atau keluarga atau kerudi. Jadi sebab itu, menurut teori ini tadi, kadang-kadang golongan elit ini paling sukar bawa perubahan. Dia selesa dengan pendapatan
10,000 dan hasil tambahan juta ringgit. Jadi nak robah apa? Dia selesa dengan kegiatan-kegiatan haram. Dengan sogokkan. Jadi ada resistance to change. Jadi kalau kata ada teori, orang yang cerdik, orang yang terdidik, orang lulusan universiti, itu semuanya bersedia untuk bawa perubahan, teori itu menyangkal. Seperti juga Peter Drucker puluhan tahun kemudiannya. Ada kalanya orang desa, orang kampung biasa. Dia belajar, dia ada keikhlasan, dia merupakan elemen sedar dalam masyarakat, dia kata kita bawa perubahan. Karena agama menuntut begitu, budaya menuntut begitu, dan negara menuntut begitu. Tapi kadang-kadang menghadapi tekanan, bantahan dari golongan elit. Ini saya lihat ada relevan dengan negara kita. Kita bersyukur, alhamdulillah, negara ini ditapak sekurang-kurangnya landasan yang baik. Maknanya jasa pasukan keselamatan yang menjamin keamanan. Walaupun ada sebanyak kegiatan jenayah, tapi berjalanlah di mana pun rasa selesa. Walaupun orang bicara soal pertarungan kaum dan jerit-jerit tokoh-tokoh politik bankrupt ini yang bicara soal selamat kaum, ketuanan kaum, tetapi umumnya masih selamatlah jalan di mana-mana. Maknanya pasukan keselamatan dan pimpinan awal dalam negara kita yang meletakkan landasan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu, kemudian Malaysia bersama Sabah Sarawak. Landasan itu menyebabkan kita dalam keadaan yang agak mantap. Tetapi seperti mana teori-teori perubahan masyarakat lainnya, Toynbee soal cyclical theory of civilization, atau Gibbon, Decline and Fall of the Roman Empire, dan lebih lagi kupasan lebih mendalam oleh Abdul Rahman Ibn Khaldun dalam Muqaddimah masyarakat Badawi dengan budaya padang pasir. Ada semangat baru, sabiah kekitaan untuk bersatu, muafakat, bulatkan tekad, muncul kota-kota baru, Madinah, dan dari kota itu dengan idealism itu. Mau apa? Kita segala kabilah-kabilah ini bersatu untuk angkat negeri ini. Perkuatkan tata kelola pentadbiran yang baik. Perkemaskan bala tentera dan tingkatkan perdagangan, maka muncullah tamadun-tamadun baru. Tetapi setelah generasi sampai generasi ketiga, pimpinannya selesa, upahnya tinggi, habuannya besar, puji-pujian, puja-pujaan itu didengar selalu, maka mulai muncul bibit-bibit merusakkan. Selesa, buat saja apa yang mahu. Tanah pun hak dia, balak pun hak dia, kontrak pun komisen dia. Akhirnya runtuh tamadun itu. Ini yang kemudian mempengaruhi sejarawan Amerika Arnold Toynbee dari teori Ibn Khaldun ini dalam cyclical theory of civilization. Peradaban itu naik atau turun. Saya lontarkan ini untuk menunjukkan bahawa dalam sejarah negara kita tercinta Malaysia ini pun ada ketikanya di mana baik pimpinan, penjawat awam, tentera, polis dan semuanya, pimpinan masyarakat, ketua kampung harus fikir bagaimana keadaan kita. Apakah cukup? Puas hatikah kita? Apakah kita mau biarkan keadaan hanyut begini rupa? Kita pernah gagah, kita pernah hebat dari segi ekonomi, ringgit kita pernah kukuh, pelaburan masih tinggi, ada ketika. Walaupun belum sempurna, mengapa kita harus biarkan negara kita itu merosot terus?
Dalam keadaan belanjawan berlebih, bayar hutang-hutang semua, tumpu bidang pendidikan dan kesihatan dan persarana luar bandar, kita muncul keadaan hutang 1,5 triliun ringgit. Ada orang tanya, Anwar kerja kuat sangat. Pasal apa? Kamu bukan muda lagi, walaupun nampak muda. Saya jawab, nasib saya sudah bertarung sekian lama, dah jadi staf penjara Sungai Buloh, dah jadi macam keluarga dah. Kemudian diberi amanah, tapi ujiannya besar. Hutang 1,5 triliun ringgit. Saya boleh, seperti mana yang dijawab oleh mantan-mantan Perdana Menteri dan mantan Menteri Kewangan dulu-dulu, dia kata, ya apa salah? Tak cukup duit, hutang saja. Pinjam lagi. Negara kita masih boleh pinjam. Ada sukuk, ada bond. Tapi itu tidak bertanggungjawab. Yang nak bayar siapa? Yang nak bayar itu anak-anak kita. Apa akan jadi negara ini kalau ada pimpinan yang rasa ada masalah? Tak apa, ni dekat pilihan raya, belanjalah sebanyak mungkin. Hutanglah sebanyaknya. Itu dianggap pengurusan ekonomi meleset. Oleh itu, saya tidak mahu hutang tambahan. Kita harus kurangkan hutang itu. Defisit maknanya belanja lebih daripada pendapatan. Gaji 1,000, belanja 1,200. Itu maksud defisit dalam negara. Adam Smith kata nak faham ekonomi negara ni bukan susah. Faham ekonomi keluarga. Berapa pendapatan? 5,000. Berapa hutang belanja semua sekali? 5,800. Kalau 800 itu kerana pelaburan, beli kedai, berniaga dan sebagainya, okey, boleh selamat. Kalau perbelanjaan itu beli peti ais, beli berlian untuk isteri, itu nak lingkuplah ekonomi dia. Itu sebabnya maka pengurusan ekonomi ini terkait juga dengan apa yang saya ungkapkan atau lakarkan awal tadi. Mesti bertanggungjawab. Defisit 5.6%. Orang nak melabur negara ni, dia tengok defisit berapa, dia tengok hutang berapa, defisit berapa. Dia faham. Ada tak tindakan? Ini disebut dasar ekonomi yang bertanggungjawab. Kalau ada tindakan lebih baik, maka dia kata, oh, boleh harap. Kalau dia tengok ekonomi parah, nak pelaburan tak datang. Walaupun dulu diumum beratus-ratus bilion. Tak betul. Pergi ke mana-mana, Tanjung Karang ke mana, kita dah bawa. Kita dulu bawa mana? Bawa hotel. Ini pelaburan sebenar yang kita nak sebut di sini. Ini baru datang. Pelaburan sebenar. Itu pun semua nanti tanya. Defisit. Sebab tu dalam belanjawan madani, saya turunkan defisit daripada 5.6% jadi 5% peringkat awal. Baik? Ya baik. Tapi tidak begitu sangat baik. Sebab kalau saya turun banyak sangat, kan sekolah daif tak boleh repair. Parit Kuala Selangor tak boleh bersihkan. Jadi kita fikir ni semua, maka kita buatlah bertahap. Subsidi elektrik. Kerajaan terdahulu putuskan. Dan sudah putus ada jemaah menteri. Yang dia cakap garang-garang ni. Cakap bila dah hilang kuasa. Bila ada kuasa, memang ada keputusan naik tarif elektrik 1 Januari. Nasib baiklah orang Selangor bantu untuk kita tukar kerajaan. Jadi apa yang kita lakukan? Kita naik juga. Untuk siapa? Untuk T20 yang paling kaya. Yang saudara tak ada. Tak naik kadar elektrik. Mengapa kena naik? Kerana kalau tak naik,
dia meningkat sampai hampir 30 bilion ringgit subsidi. Kerajaan tak mampu terus-menerus begitu. Jadi naik bagi yang paling kaya. Baru ni kebuat keputusan pula. Rumah-rumah saudara tak ada lah sampai kategori itu. Kalau ada pun mungkin rumah Gobin. Ada Seri Perdana tentunya. Yang itu kita tak bagi subsidi. Kamu kena bayar kos. Kena sabarlah. Kalau tak naikkan, jadi subsidi tak dapat tanggung. Ada orang bangkitkan nak guna, dia kata Anwar dah tarik balik subsidi untuk orang haji. Orang haji mana kita tarik? Yang paling kaya. Sudah gaji RM20,000 sebulan. Ada yang RM50,000 sebulan. Dalam rekod. Tapi masih diberi subsidi oleh tabung haji. Tak payahlah. Nak pergi haji. Nak dapat haji mabrur. Bayarlah. Ya. Apa? Ya. Tapi yang lain, yang B40, M40, B40, kita tak kenalkan. Masih sama subsidi tabung haji seperti dulu. Jadi, ini yang kita lakukan. Jadi, saudara kena faham. Mengapa kita haruskan? Kerana kita warisi satu sistem ekonomi yang sudah rusak. Kena tegang. Tapi bila kita naikkan pada orang kampung. Tidak. Kita tambah lagi peruntukan. Alhamdulillah syukur kerana kebetulan kita ambil alih November, Disember, Januari, Februari, Mac, hasil pun bertambah. Pertama dari minyak tentu Petronas, keduanya orang pun lebih rajin bayar cukai. Terutama yang kaya-kaya. Dulu dia tahulah kong kali kong. Tapi sekarang saya tengok saya tegas, saya sebut buat kenyataan. Saya tak peduli. Kamu kaya ke bilioner ke, kamu buat berniaga, untung itu kamu punya pasal. Cukai kamu mesti bayar. Tak bayar, kamu jaga. Election dekat serah. Ya. Pada SPRM saya beritahu begitu. Kalau dia dah ambil harta rakyat, ratus juta, ada yang bilion ringgit selama puluh tahun. Sebab apa sistem negara? Tak ada yang berani. Tanya pun tak berani. Sistem apa ini? Nama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jawatan ramai yang besar-besar. Nak tanya rekod orang yang ambil bilion ringgit pun tak berani. Sebab itu saya kata, dia silap pilih orang. Kalau bawa saya dengan kuasa yang ada, saya tak peduli kamu Tun ke, Datuk Seri ke, salah. Siasat apa? Dia salah, saya tak tahu. Ini kerja SPRM, kerja LHDN, kerja commercial crime, kerja bank negara, siasat. Mengapa tak siasat? Puluh tahun, semua orang tahu. Ramai orang tahu. Kekayaan ini tidak boleh dijelaskan. Jadi siasat. Siapa siasat? Saya siasat? Tak. Badan-badan ini siasat. Kemudian, nak dakwa. Bukan saya dakwa. Peguam negara puas hati, ada fakta, ada bukti. Dia dakwa. Nak hukum. Kerja hakim. Saya dah nak masuk 7 bulan. Boleh tanya Ketua Hakim Negara. Saya tak ada campur sama sekali urusan hakim. Lantik siapa, saya tengok rekod, saya sign. Melainkan kalau orang bagi tahu kata kawan ini ada rekod jenayah, tak lulus ke, ada lain. Tapi kalau tidak, satu kes pun saya tak campur. Kerana saya dah pertahankan prinsip negara hukum. Badan kehakiman harus bebas sepenuhnya. Seperti pada siasatan SPRM, pendakwaan peguam negara, hukum oleh hakim. Itu pendirian kita. Tapi tak boleh takut. Orang ugut, ya. Semua kelompok-kelompok yang maha kaya ini berkumpul, ya. Sign proklamasi, ya. Apa kau peduli? Ya. Lawan tetap. Saya nak uji itu semua.
Tak, kerana sudah kena faham. Ini maksud saya, kembalikan maruah kita sebagai satu negara. Kembalikan imej kita sebagai negara hebat. Dan buktikan dengan usaha kita setahun, 2 tahun, 3 tahun ini. Angkat martabat Malaysia sebagai negara hebat di rantau kita. Ya. Kalau sudah tanya saya ini, tengok prestasi Selangor. Boleh. Mana boleh lagi kita angkat. Kerana Selangor punya peranan penting dalam pertahankan induk dan kekuatan ekonomi negara. Sebab tu ramai orang nak rampas. Jangan bagi peluang dia mencelah. Habis. Ni orang Sakau pun ada pendirian dia. Tak. Ada kenyataan-kenyataan, pertahankan. Apa jenis politik ini? Politik ini kuasa, ini amanah, saudara. Hafal kita semua, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, bertanggungjawab. Tapi bila amalan, lain. Bila bicara, semua guna Al-Quran. Malah semalam dalam musabaqah hafazan Al-Quran, peringkat kebangsaan, saya rasmikan. Saya bagi contoh. Bila saya bentangkan belajar madani, ada ahli parlimen yang bangkit. Bawa ayat Quran. Walaupun baca aja baru diperbaiki. Dia baca, dia guna ayat Quran menunjukkan belajar madani ini merosakkan. Dia baca ayat Quran, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Itu menunjukkan jangan kalangan kita yang bicara tidak amalkan. Umumnya begitulah, lebih kurang. Ya. Jadi saya kata aneh. Kita nak buat madani ini, noktahkan kemiskinan tegar. Tambah peruntukan sekolah daif. Sekolah kebangsaan ke, sekolah Tamil ke, sekolah Cina ke, sekolah Dayak ke, orang Kazazan. Kita bantu. Baiki klinik kesihatan. Tambah peruntukan Tuk Jakim. Tingkatkan kegiatan dakwah. Amin dia kata, buat tafsiran ikut selera nafsu. Dan guna Quran untuk pertahankan hujah. Jadi saya jawab, saya ulang baca ayat itu dalam penggulungan. Dan saya tambah. Wasta'inu bis sabri was salah. Wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Wa annahum ilaihi raji'un. Itu dia jawab oleh mereka. Jangan tunggang agama untuk pertahankan kemungkaran, rasuah dan penyelewengan. Memang saya tahu banyak ramai orang nasihat saya, jangan keras sangat rasuah. Jadi buat apa jadi Perdana Menteri? Pengecut, tidak berani pertahankan yang hak, tak berani bela nasib orang miskin. Tak berani betulkan keberosakan dalam negara. Pemimpin harus jadi contoh. Dan kalau Perdana Menteri tak berani nak suruh ketua kampung lawan, tak menasabah lah. Tapi dah Perdana Menteri dah berani, ketua kampung jaga, kena kerja betul-betul. Baik. Dan itu mukadimahnya. Saya tidak mahu ada catatan daripada JPM ni tentang pengumuman soal bantuan STR, gantian cuti rehat, bantuan khas kewangan, terutama untuk pejabat awam ni. Saya tidak fikir saya nak sebut hal ini kerana ramai saudara sudah ikuti. Tapi yang satu perkara yang penting saya sebut. KSN lebih maklum. Belum pernah dalam mutakhir ini, 10, 15, 20 tahun ini.
saya beri suatu pengiktirafan dan amanah yang sangat tinggi kepada penjawat awam. Dulu kalau ada projek besar sikit, semua konsultan. Saya tidak. Saya kata, saya pernah bantu, termasuk di Kementerian Keuangan, beberapa projek itu kemahiran, kecekapan, kecekalan pejabat-pejabat awam kanan mampu. Jadi kalau ada konsultan sekadar membantu, tidak menyerahkan kepada konsultan. Dan baru-baru ini mesyuarat dengan JPA, kita putuskan ambil pejabat awam yang lebih muda. Fikir untuk 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun lagi. Dan kalau mereka perlu latihan khusus sama ada dengan syarikat atau universiti terkemuka atau institut pendidikan luar negara, belanjalah untuk latih dan tingkat keupayaan perkhidmatan awam. Jadi ini saya fikir lebih baik daripada membazir untuk hal-hal yang lain. Jadi sebab itu saya kata, bila kita tegas, hasil pun bertambah dan hasil itu digunakan. Pertama untuk bela miskin, baiki sekolah anak-anak kita dan klinik-klinik desa, tempat perubatan, supaya keluarga kita, terutama ibu bapa kita dapat layanan yang setimpal, yang baik. Dan perumahan penjawat awam. Ya. Pergi ke mana pun. Saya pergi ke Lok Kawi, rumah-rumah tentera, teruk benar. Saya pergi ke penjara Sungai Buloh, kawan-kawan saya yang tolong jaga saya di rumah pun. Jadi, guru-guru. Ya. Jadi, sebab itu untuk tahun depan, kalau kita selesai masalah tandas di sekolah dan kemudahan-kemudahan asas di sekolah, saya akan tumpu rumah penjawat awam supaya elok dan dilayan baik. Ini termasuk beberapa rumah baru. So, sudah dari segi kerangka ekonomi itu dia. Ekonomi ini apa? Tentu kita harus guna peluang dan keadaan untuk menjana pertumbuhan. Bagaimana menjana pertumbuhan? Dapatkan pelaburan. Bagaimana dapat pelaburan? Dengan keyakinan pada pimpinan dan dasar. Sebab itu kita tumpu. Tadi kita mesyuarat M10. Lepas ini mesyuarat lagi. Untuk pastikan dasar kita itu betul-betul mampu menarik pelaburan. Bila pelaburan masuk, baru boleh diharapkan perkukuh sedikit ringgit dan peluang pekerjaan yang banyak. Tetapi dengan hasil itu untuk apa? Hasil itu untuk pulang berrakyat. Sebab itu saya fahamlah. Kalau saya tengok kenyataan saya agak keras soal penyelewengan, kerana memang betul. Ya. Tak adil. Sudah ada yang gaji RM2,000, RM3,000. Ada kontrak, commission 500 juta, 600 juta. Ini apa jenis negara begini yang kita biarkan? Sebab itu saya berikan kuasa penuh pada badan-badan penguatkuasaan. Kerana saya bagi mesej yang sangat jelas. Saya tidak mahu tolak ansur atau dianggap pemimpin negara yang rosak kerana pemimpin-pemimpin yang gelojoh dan tamak haloba curi orang rakyat. Yang minta saudara faham ini dan faham juga mengapa kelompok-kelompok yang tidak senang dan berkumpul untuk konspirasi terhadap kita. Saya harap dapat kami teruskan dengan ini. Ya. Semua menteri sekarang ini, di mana menteri, Tun Sri Zahid, Tun Sri Fadilah, menteri-menteri, semua tahu. Tak ada nak gunding-gunding lagi dah, tak boleh. Ada mesti tender. Mungkin kalau tebatan banjir nak kena cepat, tender terhad. Semak balik dengan Kementerian Keuangan. Semuanya setuju. Kerana apa? Kerana amalan lalu ini menyebabkan ketirisan puluh bilion ringgit. Bagi saya kalau tanya apa yang perlu saya lakukan,
saya nak selamatkan negara ini, guna kuasa, jaga tata kelola, guna keuntungan negara, pulang balik kepada rakyat. Dan di kalangan rakyat tentunya penjawat awam, kerana penjawat awam ini menjadi tunggak bagi kejayaan negara kita. Jadi saya kata, untuk sebaik saja ekonomi kita pulih sedikit, ya, sekarang ni kita ada petanda pelaburan lebih baik, pertumbuhan suku tahun pertama kita lebih baik dari China, daripada Indonesia, dari Singapura, pertumbuhan 56% itu baik. Tapi kalau ini dapat diteruskan, saya bagi jaminan, keutamaan saya ialah mengkaji semula supaya menaikkan gaji dan allowance penjawat awam. Oleh sebab itu, prestasi saudara akan membantu. Kalau kita approve projek, datang ke Selangor, lambat pelaksanaan dia, maka terlambatlah allowance sudah dapat nanti. Ya. Kerana prestasi sudah, dia kena cepat. Orang sekarang mencabar. Indonesia yang dulu tu lembab ketimbang dengan kemajuan Malaysia, sekarang lebih tegas dia. Batalkan subsidi elektrik. Saya tegas dekat batalkan untuk orang kaya. Dia batal untuk semua. Dan dia kurangkan belanja dengan mendadak. Jadi pelaburan datang. Tapi saya tidak mahu memilih cara begitu. Kerana saya tidak mahu mendadak dan membebankan rakyat. Dan bila hasil baik, apabila ingat, ini yang kata Anwar janji tak? Apabila ekonomi kita pulih. Saya pun nak pulih cepat sebab boleh saya ambil gaji saya balik. Sebab 6 bulan ni tak ambil gaji sebab ekonomi saya kata selagi ekonomi belum pulih, saya tidak akan ambil gaji. Pula. Jadi saudara, saya mengharap betul-betul kepada saudara di Selangor, kerana Selangor ini kubu kita. Selangor kubu kerajaan perpaduan. Dan untuk apa sokong? Sekarang kekalkan kerajaan yang ada tidak? Kita sokong kerana kita tahu pertama prestasinya dan kita tahu komitmen untuk menyelamatkan negeri dan negara kita. Ya. Satu hal yang saya tidak sentuh ialah polemik yang akan meragut kekuatan kita. Polemik kaum dan sentimen agama. Memang dia menarik. Anak muda tertarik. Oh, inilah masa kita jaga Melayu. Anwar tu semua dia ikut DAP. Dia liberal, dia sekular. Dia akan tinggalkan Islam. Dia tidak akan bantu perkembangan Islam. Dia akan sokong kahwin lelaki sama lelaki. Saya Perdana Menteri kalau saya syarah dulu saya lesing lah, tapi dan jadi Menteri Azizah lepas abang jangan guna istilah tu sebab TV fokus. Sebab tu hari itu saya menyanyi lagu UMNO, saya menyanyilah kan. Saya hafal lagu tu, memang hafal. Jadi TV fokus. Wah, dia tak Anwar. Apa tak adalah salah nyanyi, apa salahnya. Jadi saya harap sudah faham keperluan kita pertahankan. Ya. Dan pejabat awam punya peran. Kerana sudah kena terangkan, bukan kerana sentimen, bukan kerana saya jamin upah. Ya. Bukan kerana sentimen faham kabilah, tidak. Kerana sudah yakin. Ini negeri yang mencatat kemajuan selain daripada Sarawak yang terbaik. Kita harus pertahankan. Ya, walaupun saya beritahu ni, MB dia jangan-jangan nak jumpa saya sebab kalau saya jumpa saya kata ini kenapa ni, kenapa saya. Kan itu tanggungjawab kita. Maknanya walaupun sudah baik, kita mau prestasinya tambah baik. Nak jadikan contoh, ini baru jadi contoh betul. Bukan contoh air selut minum. Bukan contoh setakat slogan-slogan saja. Tidak. Contohnya bagi rakyat dia penting. Sebab tu saya tengok tadi air tadi.
Air Selangor saya tahu. Air macam cukup. Cepat-cepat. Ya. Betul tak betul saya tak tahu lah. Ni kena tanya saudara. Sekurang-kurangnya air Selangor. Kadang-kadang ada juga catuan-catuan. Tapi baiklah daripada Kedah, Terengganu, Kelantan. Jauh lebih baik. Bukan saja baik sikit. Ya. Jangan lupa saya pun anak Selangor. Saya duduk di Sungai Long. Lepas tu bila menghadap tuanku Sultan Selangor baru ni, saya tuanku ingat tuanku petik ni di Sungai Long, Selangor. Dia kata dia bangga lah anak Selangor jadi Perdana Menteri. Nak hidup begitulah. Dari sekali lagi saya ucap terima kasih atas kesempatan ini. Minta saudara faham ya, bahawa tanggungjawab ini bukan tanggungjawab dulu. Tanggungjawab sekarang ini kita kena tingkatkan. Semua kita tingkatkan. Dengan ikrar yang jelas. Selamatkan negara ini. Selamatkan Selangor dan selamatkan negara ini. Kalau ada sikap begitu, saya percaya. Bagilah 1 tahun, 2 tahun lagi. Sudah tengok Selangor dan Malaysia ini sebagai negara yang, ya, saya itu cita-cita saya. Apa untuk Malaysia? Kembali sebagai negara gagah dan hebat di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.